Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Saudara penonton dan rakan-rakan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberi kesempatan dan peluang untuk bertemu pada malam ini secara dalam talian menerusi siaran langsung bagi memulakan kuliah dalam talian kita. Dan saya diminta untuk menyampaikan kuliah tafsir. Justru saya memilih untuk membacakan tafsir yang berjudul Tafsir Al-Khatib An-Naidi. Ya. Jadi tafsir Al-Khatib An-Naidi ini tafsir yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Khalil Al-Khatib An-Naidi Al-Hasani rahimahullahu wa radiya anhu. Jadi saya kira sebagai permulaan kepada kuliah kita, molek kalau saya mulakan dengan beberapa muqaddimah ringkas ya. Jadi yang pertama, kita berkenalan terlebih dahulu dengan pemilik tafsir ini, iaitu Syekh Sayyid Muhammad bin Khalil bin Muhammad bin Sayyid bin Ahmad Al-Khatib An-Naidi Al-Hasani rahimahullahu wa radiya anhu. Jadi Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib ini seorang yang berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi susur galur keturunan beliau sampai kepada Al-Imam Al-Qasim Ar-Rasi bin Al-Imam Ibrahim Al-Tabatib bin Al-Imam Ismail Ad-Dibaj bin Al-Imam Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Imam Sayyiduna Al-Hasan As-Sibt bin Amirul Mu'minin Sayyiduna Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib dilahirkan pada tahun 1909 di perkampungan Naidah yang terletak di daerah Suhaj Asyut, selatan Mesir. Jadi ayah beliau iaitu Sayyid Khalil seorang peniaga, seorang usahawan yang berjaya di daerah itu atau di perkampungan Naidah. Beliau menjual kita kata buah-buahan, ada buah tamar, ada jual kacang-kacang, dan memang beliau ada rumah yang besar dan ada kedai. Dan Sayyid Muhammad sendiri pun ketika kecil memang rajin menolong ayah beliau untuk melakukan kerja-kerja perniagaan.
Antara kelebihan Said Khalil ni seorang kita kata yang suka mengadakan majlis selawat. Ya. Jadi beliau ni menganjurkan majlis selawat di perkampungan beliau. Ya, dalam majlis tu ada didendangkan selawat, ya, kemudian didendangkan qasidah, ya. Kemudian Said Khalil ni cara beliau menanamkan perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri anak beliau, iaitu Sayyid Muhammad, ya, pemilik tafsir kita sekarang ini, ya, sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib, bahawa ayah beliau, ya, ketika nak menidurkan beliau maka akan membacakan sirah Nabi, ya, akan membacakan sirah Nabi tapi dengan gaya penceritaan yang menarik, ya, yang sesuai untuk kanak-kanak, ya, sehingga maknanya gaya penceritaan si ayah ini membuatkan si anak ini jatuh cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa rindu pada Nabi. Malah yang menariknya, Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib ini, ya, sejak beliau ditanamkan rasa cinta terhadap Nabi oleh ayah beliau, dan beliau sendiri sentiasa mengikuti majlis-majlis selawat yang dianjurkan oleh ayah beliau, maka beliau sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada beliau dapat bermimpi bertemu dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil. Ketika beliau masih kecil, beliau telah diizinkan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermimpi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana berkat, ya, selalu berselawat ke atas Nabi. Jadi Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib ni memang sejak kecil lagi telah nampak tanda-tanda kesolehan beliau, ya. Beliau mula menghafal Al-Quran ketika berusia 5 tahun, ya, dan berjaya menyelesaikan hafalan beliau ketika berusia 10 tahun. Ya, kemudian beliau mula menghafal, ya, beberapa matan ilmu, mengikuti beberapa pengajian asas, ya, dan beliau dimasukkan ke sekolah rendah ataupun al-ma'had atau al-madrasah al-ibtidaiyah. Kemudian melanjutkan lagi pengajian ke Ma'had Sanawi ataupun kita panggil sekolah menengah, yang kesemua sekolah ini berada di bawah urus tadbir Al-Azhar Al-Sharif, ya. Kemudian beliau menyambung pengajian ke peringkat jami', ya, iaitu di Qahirah. Beliau bermusafir ke Qahirah. Bayangkan, ya, tuan-tuan, saudara-saudari, beliau bermusafir dari selatan Mesir, dari Asyub, ya, ke Qahirah untuk menyambung pengajian di Jami' Al-Azhar Al-Sharif, ya. Dan sehingga akhirnya beliau berjaya memperoleh syahadah alimiyah, ya, syahadah alimiyah pada tahun 1933. Pada tahun 1936 beliau memperolehi syahadah takhassus, ya, ataupun kalau mungkin standard PhD sekarang lah, tapi sebenarnya standard dulu lebih tinggi lagi, ya. Dan beliau berjaya memperolehi syahadah takhassus ni dalam bidang bahasa Arab, yang sememangnya bidang kesukaan beliau, kerana Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib ini, ya, beliau ni jiwa seni. Beliau ni ada jiwa sebagai seorang penyair, ya, kerana sejak kecil lagi, sejak di sekolah rendah lagi, beliau telah menggubar, telah mengarang syair-syair, ya, dan kemudian beliau akan melontarkan atau menyampaikan syair tersebut kepada kawan-kawan, kepada guru-guru beliau ketika beliau masih lagi berada di sekolah rendah. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat beliau cintai, yang dekat dengan jiwa beliau, ya, sesuai dengan kita kata sikap ataupun kita kata kepribadian beliau yang meminati syair-syair Arab ni, ya. Setelah itu
bila beliau selesai menamatkan pengajian dengan memperoleh syahadat takhassus tadi, lalu beliau dilantik sebagai tenaga pengajar di Ma'had Ahmadi Tonto. Ya. Jadi Ma'had Ahmadi Tonto ni, kalau saudara-saudari yang belajar di Mesir tahu tidak jauh jaraknya dari Masjid Said Ahmad Al-Badawi. Jadi Ma'had Ahmadi itu sendiri pun diambil nama sempena dengan nama Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu taala anhu. Kita di Negeri Sembilan ni pun ada juga Ma'had Ahmadi, tempat saya belajar dulu. Ya, Ma'had Ahmadi pun ada juga. Cuma bezanya Ma'had Ahmadi di Negeri Sembilan ini diambil sempena nama Mufti Negeri Sembilan yang pertama, iaitu Sahibus Samahah Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Sa'id Al-Linggi, ya, rahimahullahu wa radiya anhu. Di situ beliau mengajar cukup agak lama, ya, agak lama. Ya, beliau memilih untuk tinggal di Tonto sehingga beliau meninggal dunia. Ya, beliau mengajar agak lama dalam pelbagai bidang, dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang fiqh, dalam bidang hadis. Ya, beliau mengajar, dan guru-guru di situ serta murid-murid di situ cukup kenal, ya, akan kesolehan beliau. Memang Said Muhammad ini seorang yang sangat soleh, ya, dan kita boleh kata mempunyai hati yang cukup bersih, ya. Jadi kalau beliau tak mengajar, maka beliau akan pergi musalla. Di musalla tu memang beliau akan duduk, buka mushaf, beliau akan sentiasa bawa mushaf, dia akan baca Quran, ya. Jadi murid-murid di situ memang suka dengan beliau, ya. Lebih-lebih lagi sebenarnya beliau ada beberapa kita sebut sebagai karamah, ya, karamah yang boleh yang kita sebut menyebabkan pelajar-pelajar di Ma'had Ahmadi Tonto ni cukup kagum dengan beliau, ya, cukup tertarik dengan beliau, ya. Di samping itu beliau juga turut ada majlis pengajian, ya. Sama ada majlis pengajian beliau di Masjid Al-Muhafazah di Tonto, ataupun ada satu lagi majlis yang dipanggil sebagai majlis loteng. Ya, dinamakan majlis loteng kerana majlis ini diadakan di loteng rumah beliau. Ya. Jadi saudara-saudari, rumah orang Mesir ni dia tidak ada atap macam kita. Ya, tapi dia ada satu, kalau atapnya tu adalah ruang yang kita kata laman, ruang yang rata, ya, yang boleh ditutup, ya, dijadikan loteng. Biasanya kadang-kadang mungkin tempat simpan barang, kadang-kadang dibiarkan terbuka, kadang-kadang memang disediakan tempat yang boleh kita duduk, ya, untuk mengadakan apa-apa majlis ke, macam ruang tamu dan sebagainya. Jadi Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib mempunyai pengajian sama ada di rumah beliau, tapi yang diadakan di loteng, ya, ataupun di Masjid Al-Muhafazah, ya. Dan beliau mengajar atau dalam majlis ilmu, dalam fiqh, ya, tafsir, dalam hadis, ya, begitu juga dalam bahasa Arab. Jadi salah satu majlisnya ialah majlis pengajian beliau ini ialah majlis berkenaan tafsir Al-Quranul Karim, ya. Tafsir Al-Quranul Karim yang insya-Allah kita akan bacalah tafsir beliau ini, dan kalau ikut sejarahnya, beliau memulakan majlis tafsir Al-Quran ini pada awal 60-an. Ya, pada awal tahun 60-an beliau telah memulakan majlis tafsir Al-Quran pada setiap hari Jumaat dan hari Ahad setiap minggu, ya. Jadi satu majlis tu biasa memang akan memakan masa sehingga 3 jam untuk beliau mentafsirkan Al-Quran, ya. Dan Alhamdulillah Allah izinkan untuk beliau menyempurnakan majlis tafsir ini pada tahun 1985. Ya, saudara-saudari boleh bayangkan mula awal 60-an dan majlis tafsir ini berakhir atau menjadi sempurnakan pada tahun 1985. Ya, setahun kemudian pada tahun 1986 Said Muhammad Khalil Al-Khatib pun meninggal dunia, wafat. Ya, jadi kita tengok masa istiqamahnya beliau
meneruskan pengajian tafsir ini. Cuma sayangnya ketika itu majlis tafsir beliau ini ataupun tafsir Al-Quran yang beliau sampaikan dalam majlis pengajian tersebut hanya tersimpan dalam bentuk rakaman kaset, ya, yang disimpan oleh sebahagian murid beliau. Tapi ada juga beberapa surah yang ditafsirkan oleh Said Muhammad Khalil Al-Khatib ni, ada yang diterbitkan dalam bentuk bertulis, ada, tetapi tak banyak. Ya, ketika beliau masih hidup, ada usaha sebahagian murid beliau yang menerbitkan, maknanya menyusun balik apa tafsir yang beliau sampaikan dalam bentuk, dalam bentuk lisan. Jadi cuba disampaikan, disusun dalam bentuk tulisan, tapi tak banyak ketika beliau masih hidup. Jadi selepas beliau meninggal dunia, masih banyak lagi tafsir Al-Quran beliau ni tersimpan dalam bentuk rakaman kaset. Dan rakaman kaset ni bukan hanya disimpan oleh seorang dua orang, disimpan oleh ramai anak murid beliau yang tersebar di seluruh Mesir. Jadi ini kita kata sebagai kesukaran yang utama, bagaimana selepas itu pengganti beliau yang juga anak beliau, iaitu guru kami Sayyid Mahmud bin Muhammad bin Khalil Al-Khatib, hafizahullah, berusaha keras untuk mengumpulkan kembali rakaman-rakaman kaset ini untuk didengar betul-betul, diteliti supaya boleh disusun dan diterbitkan dalam bentuk tulisan. Dan alhamdulillah pada tahun 2005, boleh bayangkan, pada tahun 2005 barulah dapat tafsir Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib ini, atau dipanggil sebagai tafsir Al-Khatib An-Naidi ini, dapat diterbitkan dalam bentuk tulisan. Namun kita akan mulakanlah dengan tafsir surah Al-Fatihah, dan nanti dalam kuliah akan datang dalam tafsir juzuk amma pula, kerana memang disusun begitu. Dia mulakan dengan yang mudah dulu, sebab contoh juzuk amma ni lebih dekat dengan kita, dekat dengan kita, maka dan kita pun biasa dengan juzuk amma ni, maka pihak guru kami Said Mahmud mengambil inisiatif untuk menerbitkan dulu tafsir juzuk amma ni, bermula dengan surah Al-Fatihah, kemudian tafsir juzuk amma. Kalau kita tengok cara penyampaian tafsir Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib ini, beliau lebih suka untuk menggunakan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah, lebih suka untuk menggunakan dalam bentuk penyampaian yang agak santai. Kadang-kadang seperti beliau berbual pula. InsyaAllah kita akan tengok tafsir beliau ni, dan cara beliau tafsirkan itu pun tidaklah terlalu sulit. Boleh juga kita sebut tidak terlalu dalam. InsyaAllah dia memang tafsir yang sesuai untuk disampaikan kepada orang awam. Dan itu memang sebenarnya manhaj penyampaian ilmu yang diamalkan oleh Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib dalam kebanyakan pengajian beliau. Beliau lebih suka, sebagai contoh, kalau ditanya dengan soalan, maka beliau akan menjawab dengan seringkas yang boleh. Tetapi ringkasnya itu ringkas dengan jawapan yang ringkas, dengan jawapan yang singkat tetapi padat. Padat, mudah difahami, dengan bahasa yang mudah, dan kebanyakannya bahasa yang mendidik. Dan maknanya kerana beliau meraihkan majoriti pendengar beliau itu ialah pendengar yang memang dalam kalangan orang awam. Baik, insya-Allah saya kira mungkin untuk permulaan ni kita dah berkenalan seketika dengan pemilik tafsir, iaitu Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib. Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib ni sebagai tambahan lah, beliau sebenarnya cukup rapat ataupun cukup baik dengan Presiden Mesir ketika itu, iaitu almarhum Anwar Sadat.
Jadi Presiden Anwar Sadat ni cukup kagum dan sayang kepada Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib ni. Ya, sehingga kan kalau Presiden Sadat datang ke Tontoh, selain menziarahi masjid dan juga maqam Sayyid Ahmad Al-Badawi, beliau juga turut akan menziarahi Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib untuk ambil berkat, untuk ambil doa. Ya. Malah diceritakan oleh salah seorang yang rapat dengan Presiden Anwar Sadat, ya, iaitu tak silap saya Dr. Mahmud Jami'. Beliau menceritakan bahawa di pejabat Anwar Sadat sendiri ada gambar. Ya, makna Anwar Sadat menggantung gambar Syekh Sayyid Muhammad Al-Khatib ini, Muhammad Khalil Al-Khatib ini, ya, kerana memang beliau kagum, beliau sayang, ya, dengan Syekh Muhammad Khalil Al-Khatib ini. Dan Presiden Anwar Sadat sendiri pernah menawarkan kepada Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib untuk menjawat jawatan Syekhul Azhar, ya, sebanyak 2 kali. Ya. Tawaran yang pertama beliau tolak. Ya. Syekh Muhammad Khalil Al-Khatib tak nak, tolak. Ya. Sebaliknya beliau mencadangkan nama yang lain. Cuma saya tak pasti nama siapa yang beliau cadangkan. Kemudian kali kedua pun turut ditawarkan oleh Anwar Sadat dan beliau tak mau juga. Tapi beliau mencadangkan Syekh Abdul Halim Mahmud untuk menjawat jawatan Syekhul Azhar. Itu kisahnya. Jadi memang Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib tidak berminat dengan jawatan-jawatan besar ni. Ya. Wallahu alam lah, kalau saya sendiri kita tak pasti kan. Ya. Tapi beliau memang tak berminat. Malah beliau pernah ditawarkan untuk menjadi pensyarah jemputan ataupun pensyarah pelawat di beberapa negara, contohnya di India, di Saudi, di Pakistan. Tapi beliau menolak kerana beliau memilih untuk tinggal di Mesir atau secara khususnya di Tontoh. Ya. Kerana di Tontoh beliau ingin rapat dan dekat dengan Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi beliau tak pernah meninggalkan Mesir, tak pernah meninggalkan Tontoh. Itu ceritanya, kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Ya, itulah tuan-tuan, saudara-saudari, ulama besar, ulama yang mereka ni sebenarnya lebih mementingkan dakwah, ya, berbanding kita kata memilih jawatan, ya. Walaupun jawatan datang kepada mereka, mereka tak nak, mereka tolak. Mereka lebih pentingkan untuk mendidik dan mentarbiah umat Islam, mentarbiah abna ikhwan, ya. Baik. Jadi dan beliau berterusan lah, ya, sehingga akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 1986 dalam usia 77 tahun, ya, 77 tahun. Beliau meninggal dunia pada hari Jumaat dan disemadikan di Masjid Al-Muhafazah, ya. Dapat kebenaran, ya, untuk menyemadikan jenazah beliau di Masjid Al-Muhafazah, tempat beliau mengadakan majlis ilmu, tempat beliau bersembahyang di situ, beliau mengadakan majlis zikir di situ, ya. Alhamdulillah. Dan saya sendiri Al-Faqir, ya, ketika belajar di Mesir dulu, ya, alhamdulillah, ya, diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa datang ke Tontoh, dan lebih-lebih lagi untuk mengikuti majlis, ya, zikir dan pengajian yang dipimpin oleh anak beliau, guru kami, Sayyid Mahmud bin Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib hafizahullah wa ra'ah, di masjid yang sama, iaitu Masjid Al-Muhafazah. Dan di situlah selalu saya menziarahi maqam beliau, ya, di samping menziarahi maqam Sidi Ahmad Al-Badawi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita baca tafsir beliau ini, ambil berkat, dan kita tengok ya, ambil manfaat, ambil faedah. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kefahaman, ya, terhadap tafsir Al-Quran ini, terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala, melalui pemahaman, melalui huraian ulama. Ya. Baik. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan tafsir surah Al-Fatihah. Di sini Sayyid
Muhammad Khalil Al-Khatib memulakan tafsir surah Al-Fatihah ini pada tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi pada tafsiran Bismillahirrahmanirrahim ini beliau mula mentafsirkan pada huruf ba. Ya, ba pada kalimah bismillah tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan huruf ba dalam bismillah? Masya-Allah, tuan-tuan, saudara-saudari, ya, bahasa Arab ni unik. Ya. Satu huruf yang dipanggil huruf makna tu, huruf ma'ani itu sebenarnya mempunyai makna. Sebab itu dipanggil huruf ma'ani. Sebagai contoh ba. Ya. Jadi huruf ba dalam bahasa Arab itu sendiri dikatakan mempunyai lebih kurang 17 hingga 20 makna. Ya. Jadi kita tengok pada huruf ba dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim ini apakah maksudnya? Jadi Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib menyatakan bahawa al-ba'u fi bismillah lil-isti'anah. Ba dalam bismillah itu maksudnya ialah memohon pertolongan. Ya. Berarti bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, berarti sebenarnya kita meniatkan memohon bantuan, ya, memohon pertolongan Allah dengan namanya. Ya, itu maksud dia. Jadi beliau jelaskan lagi apa makna wama makna annal ba'a lil isti'anah. Apa yang dimaksudkan bahawa huruf ba itu untuk memohon bantuan, memohon pertolongan. Jadi maksud dia, ya, annal mubtadi fi amrin yabghil husula alaihi yaqul ya Allah inni dha'if wala haula indi wala quwwah wa innamal haulu minka wal quwwatu bik. Ya, seakan-akan orang yang baca bismillah ni bila dia nak mulakan sesuatu urusan, nak mulakan sesuatu perbuatan, maka seakan-akan dia bila dia sebut Bismillahirrahmanirrahim itu seakan-akan hati kecil dia berbisik. Ya, ya Allah, aku ni sesungguhnya aku ni lemah. Ya. Aku ni tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Tak ada. Ya, hakikatnya saudara-saudari kita ni memang sangat lemah. Ya, sangat lemah. Kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada daya. Yang ada ialah wa innamal haulu minka wal quwwatu bik. Ya. Hakikatnya segala daya, segala kekuatan itu hanya daripadamu ya Allah dan hanya dengan bantuanmu. Maka disebut fa'atawajjahu ilaika bidha'fi an tu'inani biquwwatik. Oleh sebab itu aku menghadap ataupun aku pasrah kepadamu ya Allah dengan kelemahanku supaya engkau membantuku dengan kekuatanmu. Tu. Maknanya bayangkan mana di sebalik bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu seakan-akan hati kecil kita berbicara sebegitu. Aku ini lemah, aku tak ada daya, aku tak ada kekuatan, ya. Maka aku pasrah dan bertawajuh kepadamu ya Allah dengan kelemahanku supaya engkau membantuku dengan kekuatanmu. Wa tuyassir li ma sa'aitu fi husulih mubtadi'an bismik fa inni alja'u ilaika bidha'fi wa antal qawi. Dan supaya engkau memudahkan usahaku yang aku mulakan dengan namamu kerana aku datang kepadamu ataupun aku pasrah kepadamu dengan kelemahanku. Yang maha kuat hanya engkau. Ya, makhluk semua lemah. Makhluk semua lemah, tak ada kekuatan, tak ada daya. Yang maha kuat, yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaka Allahul ladzi la yu'jizuka syai'. Ya. Kerana engkau Allah yang tidak boleh dilemahkan oleh apa-apa pun. Tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah. Tak ada. Tak ada sesiapa pun yang mampu menghalang kehendak Allah. Apa yang dia hendak, itulah yang pasti berlaku. Dan apa yang dia tidak hendak,
maka tidak akan berlaku sama sekali. Ya. Baik. Jadi maknanya inilah kita sebut rahsia. Ya. Ataupun kita kata makna apabila kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dan kita memahami bahawa ba dalam bismillah itu maksudnya ba untuk memohon bantuan, ya, dengan nama Allah. Kalau kita nak terjemah mudah kan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, ya, lagi Maha Pengasih, aku memohon bantuan. Bantuan untuk apa? Bantuan untuk melakukan perbuatan yang kita nak buat. Nak melakukan ibadah, nak melakukan amal-amal baik. Maka kita mulakan dengan bismillah. Ya, baik. Sebagai tambahan sedikit, ya. Asal sepatutnya kalau ejaan tu bismillah tu, ya. Kalau kita tengok dalam Bismillahirrahmanirrahim ni semua, ya, maka selepas huruf ba sepatutnya ada huruf alif, kerana itu asal. Itu asal. Ya, selepas huruf ba mesti ada huruf alif. Ya, yang dipanggil sebagai hamzah wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam kalimah bismillah, alif itu dihilangkan atau kita panggil dihazafkan, dihilangkan. Ya. Kenapa? Ya. Maka kebiasaannya jawapan ulama yang standard antaranya yang disebut oleh Syekh Abu Amru Ad-Dani, dihilangkan alif itu kerana memang orang dah biasa sebut dah. Ya. Kita sebut apa ni, likasratil isti'mal, kerana bismillah ni dah terlalu banyak diguna. Ya, maka disebabkan orang dah selalu guna bismillah, dah selalu sebut bismillah, dah selalu tulis bismillah, maka alif itu dihilangkan daripada isim tadi. Ya, maka kita akan tulis ba kemudian terus sin mim, kan? Kita tak tulis ba alif kemudian sin mim, tak. Ya, bismillah. Kerana apa? Dah selalu guna, dah kerap guna. Ya. Maka untuk memudahkan, nak mencepatkan tulisan, maka tulis ba, terus sin, kemudian mim. Macam tu. Ya, itu jawapan standard lah. Ya, yang biasa diberi oleh ulama, antaranya oleh Syekh Abu Amru Ad-Dani. Namun, kalau kita tengok dalam surah lain, sebagai contoh dalam surah Al-Alaq, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi dalam ayat ni, cuba kalau buka mushaf nanti, tengok surah Al-Alaq, ya, bismi di sini dikekalkan alifnya. Maknanya ejaannya ba alif kemudian sin mim. Rabbi. Ya. Sedangkan bismillah tidak ada alif. Maknanya selepas huruf ba tak ada alif. Terus sambung kepada huruf sin. Manakala dalam bismi rabbik ada alif. Ya, mana antara ba dengan sin tu ada dipisahkan oleh alif. Okey. Maka ada, ya, ulama yang bahas kenapa berjadi macam ni, beza. Ya. Okey, sebagai contoh, kalau Muhammad Syamlul sebagai contoh dalam kitab beliau yang berjudul I'jazu Tilawatil Quran. Ya. Beliau menyebut, kita kena tengok selepas isim tu lafzul jalalah Allah ataupun Rabb. Ya. Kalau selepas isim tu Allah, contohnya bismillah, ya, bismillah, ya, dan kita kena tengok juga dipanggil siap dia, ya, sebab kalau kita belajar i'rab sikit kan, ba tu dia muta'alliq dengan benda yang mahzuf. Ya, yang mahzuf tu kita kena muqaddarkanlah, takdirkan perbuatan lah. Contohnya aqra'u bismillah, saya membaca dengan bismillah ke atau apa, dia makna kita takdirkanlah, ya. Maka sebab itu dihilangkan alif tu. Ya, dan kemudian disandarkan pula dengan Allah Subhanahu wa taala bismillah. Ya, maka untuk menunjukkan bahawa dia bila bismillah ni maka akan cepat sampai. Bila cepat sampai, maka tidak ada penghalang. Maka sebab itu dihazafkan atau dihilangkan alif. Kerana alif itu boleh kita anggap sebagai lambang yang kita kata lambang yang menghalang. Ya, penghalang. Dan dia akan, bila kita tulis pun dia akan ambil masa. Maknanya mula-mula kita tulis ba, kemudian alif.
yang baru kita tulis sin. Kan? Tapi kalau kita tulis ba, kita buang alif, maka akan lebih cepat. Ba, terus tulis sin, mim, bismillah. Maka itu menunjukkan isyarat bahawa dengan menyebut bismillah ni, maka dia satu kaedah atau satu isyarat yang cepat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini satu. Berbeza dengan bismi rabbik, kita kena tengok. Ya, ayat tadi bermula iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dalam tu ada perintah. Perintahnya iqra, bacalah. Ya. Jadi untuk baca ni dia memerlukan masa. Sebab bila baca ni dia memerlukan satu penghayatan, satu pengamatan, satu renungan. Ya. Maka sebab itu walaupun baca dengan nama Tuhan, ya, maka sebab itu selepas huruf ba tu dikekalkan dengan alif. Ya, seakan-akan kita ambil masa kan, ba, kemudian kita tulis alif, kemudian baru kita tulis sin. Maknanya kita tak sambung ba dengan sin tu. Untuk menunjukkan bahawa ada kadar masa, kerana sesuai dengan perbuatan kita tadi, namanya membaca. Ya, membaca. Kemudian disandarkan pula dengan Rabbik. Mana bukan disandarkan dengan lafaz jalalah Allah, tapi disandarkan dengan salah satu sifat Allah, iaitu Rabb, Rabbik. Ya. Jadi Rabb ni ada satu sifat yang mengandungi unsur tarbiyah. Kan, yang mengandungi unsur tarbiyah, Rabbik. Ya, seakan-akan makna nak kata bacalah dengan nama Tuhanmu yang mentarbiyahmu, yang mendidikmu. Jadi pendidikan ni pun memerlukan masa, kan? Sebab itu dikekalkan alif itu sebagai satu isyarat, sebagai ada tambahan masa. Tambahan masa untuk pengamatan, untuk ta'ammul, untuk penelitian, ya, dan sebagainya. Itulah sekadar faedah dulu, faedah awal, ya, berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Okay. Kemudian antara lagi yang disebut di sini ialah tentang Allah. Ya, apa yang dimaksudkan dengan Allah? Ya, lafaz jalalah Allah. Ya, kalau sebut, ya, Sayyidi Syekh sebut, ya, Allah law aqalna ma'naha la sakarna wa akhazatna nishwah wa akhazana khawfun yakadu yuqatti'u qulubana. Allah, kalau kita terlalu fikir tentang Allah, tentang makna Allah, ya, maka kita akan mabuk. La sakarna, ya, wa akhazatna nishwa, dan kita akan angau. Ya. Jadi Allah, kita tahu lafaz jalalah, nama Tuhan yang wajibul wujud, yang memang berhak disembah, yang berhak mendapat segala pujian, yang maha sempurna. Allah. Ya, tidak ada sesiapa pun boleh pakai nama Allah. Jadi Allah itu sendiri, ya, Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib menyebut, kalau kita renung, kalau kita fikir betul-betul, maka kita akan mabuk. Ya. Kalau dalam bahasa sufinya, kita akan jazbah. Ya, kita akan angau. Kita akan dihujani dengan perasaan takut yang akan menyebabkan hampir-hampir terputus jantung kita. Ya. Nampak? Itu kehebatan nama Allah. Ya. Jadi kemudian Sayyid Muhammad Khalil teruskan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta setiap makhluk, setiap perkara. Muttasifun bil asma'il husna, yang bersifat dengan nama-nama yang maha indah. Ya, Muntaqim, Jabbar, Ghafur, Rahim, Zul Batshish Syadid, Halimun Alim. Ya, Allah tu Muntaqim, maha pembalas. Ya, Jabbar, maha perkasa, maha pengampun, maha penyayang, memiliki kekuatan yang dahsyat, maha lemah lembut, maha tahu. Jadi semua nama ini, nama-nama yang mulia ini, nama yang indah ini, itu semua sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disebut kat sini, fa ana abtadi'u musta'inan biman lahul asmaul husna. Maka bila kita baca bismillah, sebab nama dengan nama Allah, seakan-akan kita menyebut, aku memulakan sesuatu ini dengan memohon bantuan Allah, Tuhan
yang memiliki nama yang maha indah. Ya, wallazi yaghlib wala yughlab, yang sentiasa menang dan tidak pernah kalah. Wa yantasir wala yuntasaru alaih. Itu maksud dia sentiasa menang. Ya. Maka insya-Allah nanti kita sambunglah untuk akan datang. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Mana berhenti sampai Allah. Ya. Insya-Allah selepas ni kita akan cuba huraikan pula ya, apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim. Artinya saudari penonton, kita masih lagi dalam tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita dalam ruang waktu ni kita hanya berkesempatan dulu untuk mengemukakan tafsiran Sayyid Muhammad Khalil Al-Khatib mengenai ba pada Bismillah dan juga lafaz jalalah iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita jumpa untuk kuliah akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.